Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat kursi Masjid Al-Ghufran yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahumullah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat bersama-sama melaksanakan solat jamaah subuh dan harapan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan syafaat umat baginda kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, saya telah diminta untuk memberikan sedikit perkongsian tentang iaitu kebekatan ilmu yang semakin hilang pada hari ini. Hadirin wal hadirat hafizahullah, apakah itu ilmu? Apakah itu knowledge? Bahasa Inggeris knowledge, ilmu pengetahuan, dibezakan dengan maklumat. Pada hari ini kita bezakan dengan maklumat, information. Jadi ulama menyebutkan bahawa ilmu itu adalah ma'rifatu syai'i ala haqiqatihi, mengetahui sesuatu dengan hakikatnya. Maksud dia mengetahui sesuatu dengan by its reality, ontology dia. Maksud dia, contohnya saya kata ini adalah gelas. Gelas ini adalah berbentuk seperti ini, memang hakikatnya pun seperti ini. Ini namanya ilmu. Jadi of course bila kita tahu contoh seperti itu, dia tidak terbatas hanya kepada gelas. Kita berbicara tentang kosmologi, ilmu yang ada di kosmos ini. Kita berbicara tentang kehidupan, kita berbicara tentang siapakah itu manusia, apakah esensi manusia. Dan kita juga berbicara atau kita juga kena tahu tentang asal usul kita dari mana, dan kita diciptakan oleh siapa. Dan tentulah bila kita tanya siapa pencipta kita, dan kita akan membawa kepada ilmu yang paling penting, iaitu mengenal pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengenal pencipta kita, tentulah kita ada kewajipan yang perlu kita tunaikan sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh pencipta kita. Dan kewajipan tersebut adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Dan ditafsirkan oleh ulama ahli tafsir illa liya'budun. Siapa? Menurut Al-Imam Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abbas, salah seorang sahabat, mengatakan bahawa illa liya'budun ay illa liya'rifuni, melainkan untuk mengenali aku. Mengenali aku iaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang ada di depan kita di kalangan makhluk ini adalah bahagian daripada maklumat, bahagian daripada perkara-perkara yang diketahui. Ada yang bersifat informatif. Informatif itu apa? Suatu perkara khabar yang belum disahihkan, ia tidak dikatakan ilmu, dia belum dicuba. Ibarat bahasa Inggeris dia masih hipotesis, belum tesis lagi. Jadi maksud dia, contoh dia seperti kita berbicara tentang jalan menuju ke Wan Utama adalah lalu sini terjun. Contoh dia belum tentu benar, melainkan telah dikaji. Ini betul lah turun ke bawah. Seperti halnya orang ahli falasifah, dia mengatakan
mengatakan bahawa alam ini qadim, alam ini tanpa ada permulaan. Alam ini qadim tanpa ada permulaan. Maksudnya alam ini bukan dari tiada kepada ada, tapi sedia ada, dan dia tidak dapat membawa bukti kepada dakwaannya itu. Dia masih akan terkena dalam konsep boleh betul boleh salah. Dan apabila datang ulama membuktikan bahawa ia salah, maka terbatallah dakwaan tersebut. Tapi apabila terbukti dakwaannya benar, maka ia menjadi knowledge, menjadi ilmu. Yang mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ilmu ini sepenuhnya kepada Nabi kita, iaitu ayahanda, atau kita panggil atuk kita, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'allama Adam, iaitu dan Allah SWT mengajarkan Nabi Adam al-asma'a, iaitu segala nama, kullah, seluruh. Bila disebut al-asma'a, asma' nama, nama ini dimaksudkan apa? Jadi ulama mentafsirkan iaitu ilmu. Jadi Nabi Adam itu telah diberikan semua ilmu, kullah, seluruhnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, bila ada al-asma' kullaha, kullaha itu kita panggil taukid. Taukid itu pengukuhan, mengukuhkan dia itu benar-benar terjadi. Contohnya kita katalah, saya pergi ke pasar binafsi, dengan saya sendiri pergi. Itu pengukuhan, nak bagi tahu betul-betul saya pergi saya sendiri. Aku beli semua kitab, kulluha, seluruhnya, jami'uha, seluruhnya, bahasa Arab. Maksud dia nak bagi tahu betul-betul taukid. Kitab ni aku dah beli seluruhnya, tak bersisa sama sekali. Dari sini ulama mentafsirkan Nabi Adam alaihissalam diberikan ilmu tentang alam ini seluruhnya, al-kullah, seluruhnya. Ini Allah SWT yang allama Adam al-asma'a kullaha. Allama, mengajarkan. Jadi Allah direct. Ini tanpa wasilah malaikat. Allah direct bagi kepada Nabi Adam AS, diajarkan kepada Nabi Adam seluruhnya, termasuk seluruh bahasa, seluruh apa yang ada di alam ini, seluruh pengetahuan. Apakah itu matahari, apakah itu bulan, apakah itu jin, apakah itu iblis, apakah itu malaikat, apakah itu seluruhnya, termasuklah perkara-perkara bersifat dunia ini, semuanya tanpa terkecuali. Kulluha, kullah, seluruhnya. Summa aradahum 'alal malaikah, lalu Allah SWT menayangkan, iaitu mereka, ilmu-ilmu dan orang yang berilmu tadi, iaitu Nabi Adam AS dan segala yang diketahui, 'alal malaikati, kepada para malaikat. Ilmu itu semua diberi, ditunjukkan. Aradah ni ditayangkan. Aradah, macam bahasa Melayu ni, saya memberi beberapa maklumat, jadi saya tayangkan slide saya, aradah, mentayangkan slide saya bagi tuan-tuan tengok. Bukan mengajar, tapi memberi, ditayangkan, ditunjukkan sahaja. Bukan mengajar, ditunjukkan sahaja. Summa aradahum 'alal malaikati, lalu Allah SWT menayangkan ilmu tadi kepada para malaikat. Faqala, para malaikat kata, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah SWT bersabda, berfirman, iaitu kabarkan kepada kami. Ambiuni itu kabarkan kepada kami, kepada aku, bi asma'i haula'i, dengan nama seluruh ilmu-ilmu yang aku tayangkan kepada kalian semua. In kuntum shadiqin, kalaulah kalian ini adalah orang yang benar, orang yang jujur, orang yang benar. Lalu jawab para malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau Tuhan, iaitu la ilma, kami tidak ada ilmu, la ilma lana, kami tidak ada ilmu sama sekali, illa ma'allamtana, melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi para malaikat ini ilmu dia limited, means only yang telah ditunjukkan kepada para malaikat itu sahaja yang mereka tahu. Selain itu mereka tidak tahu. Para malaikat tidak memiliki syahwat seperti kita semua. Jadi mereka tidak ada godaan untuk melakukan maksiat, dan mereka tidak akan melakukan maksiat sama sekali kepada Allah SWT. Tidak akan menderhaka kepada Allah sama sekali. Dan mereka tidak ada nafsu, mereka tak ada jantina, lelaki atau perempuan. So mereka ini tidak terkena godaan, cubaan, bala untuk menanggung. Tidak. Sebab itu mereka taat seluruhnya. Mereka diciptakan untuk mentaati Allah. They will obey Allah. Yang takkan bercanggah dengan Allah sama sekali. Tidak akan membangkang Allah sama sekali. Ada pun beberapa kisah yang menceritakan bahawa para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila disuruh lalu dia bertanya, itu adalah ditakwil oleh ulama. Maksudnya Allah jadikan mereka untuk bertanya, seperti halnya Allah jadikan mereka untuk bertanya. Lalu Allah SWT kadang-kadang akan mengatakan bahawa inilah yang diiradahkan oleh Allah, termasuk ilmu Allah, termasuk kehendak Allah yang tidak diketahui rahsianya. Illa ma'allamtana, melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, iaitu kepada para malaikat. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah adalah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Lalu hadirin wal hadirat hafizakumullah, dari sini kita boleh nampak bahawa ilmu itu banyak, pengetahuan itu sangat banyak, sangat luas, yang mana kita sebagai manusia ini ada batasnya, susah untuk kita dapatkan seluruhnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, that's why we must have humbleness, sifat humble, sifat rendah hati, mengiktiraf bahawa kita ini kurang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dari sini dalam Al-Quran juga menyebutkan kekurangan manusia ini terzahir. Ada yang mungkin banyak ni, ada yang banyak ni, ada yang banyak ni, ada yang banyak ni. Bermacam-macam tingkatan ilmu itu, bermacam-macam. Tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita kena mengiktiraf tentang itu. Sebab itu Allah SWT telah menetapkan bahawa yang mengetahui berbeza dengan orang yang tidak mengetahui. Means orang yang mengetahui juga derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak mengetahui. Orang yang alim lebih berilmu, lebih dihormati daripada orang yang kurang alim. Orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, lebih bermanfaat untuk dikongsi ilmunya dibandingkan orang tidak berilmu. Kalau dia berkongsi, yang dibawa adalah kebatilan, walaupun mungkin apa yang diucapkan benar, akan tetapi ia mungkin menjadi batil kerana memberi persepsi yang tidak benar. Dari sinilah Islam agama ilmu. Islam adalah agama ilmu. Tuan-tuan semua memang selalu dengar penceramah akan sebut Iqra. Ayat tersebut dalil bukti bahawa Islam suruh membaca. Betul? Dan Islam adalah agama ilmu. Kita bukan agama yang bersifat Agustin. Kalau tuan-tuan kenal salah seorang filosof Kristian, nama dia Agustin from Constantine, of Constantine. Constantine bukan Konstantinopel, Constantine ini Konstantinia yang ada di Algeria, di paling timur Algeria. Dia hidup sebelum zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dia membuat satu falsafah. Falsafah dia azmit ainaka fasaddiq, atau azmit ainaka fatu'min.
Tak apa. Engkau tutup mata engkau, kau iman. Dia kata macam tu. Kau tutup mata kau, close your eyes and believe. That's it. Di dalam agama mereka. Sebab itu ada konsep apabila sains berbeza dengan Bible, berbeza dengan Old Testament or New Testament. Again, orang kata you have to believe in Old Testament and live the science. Sampai dulu pergaduhan apakah bumi ni rata atau bulat. Saintis yang mengatakan bumi ni bulat kena seksa tuan-tuan. Sebab ada yang memahami Bible tu dalam Old Testament mengatakan the world is flat. Sampai macam tu. Ada pergaduhan tentang perkara tersebut. Bahkan ada juga pergaduhan dalam banyak isu yang kita tahu, Galileo dan lain-lain, yang di mana zaman Renaissance, bagaimana saintis bersama-sama dengan revolutions melawan gereja dan lain-lain. Jadi wal hadrah hafizahullah. Tapi di dalam Islam dia adalah agama ilmu, agama yang berbaksikan ilmu. Maka di dalam akidah misalnya, kita dituntut untuk mengenal Allah dengan dalil. Orang awam macam tu, kita iktiraf orang awam ada yang tidak mampu. Tapi kalau orang awam tersebut mempunyai data, kecerdasan dan juga kemampuan untuk memahami dalil, mengetahui sesuatu dengan ilmu, maka dia dituntut untuk mengetahui dengan ilmu. Contohnya dalam bab akidah, apakah dalil wujudnya Allah? Misalnya, apabila ditanya apakah dalil wujudnya Allah, maka seringan-ringan hanya mengatakan bahawa dalil wujudnya Allah, wujudnya alam. Alam ini makhluk, tak mungkinlah alam ini wujud melainkan mesti ada yang menciptanya. Pencipta tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil yang paling ringan yang mengeluarkan orang awam daripada iman bertaklid kepada iman yang baik. Dipanggil imanul ma'rifah. Imanul ma'rifah. Kerana ulama ada yang berbahas, khilaf, terjadi khilaf di kalangan ulama. Apakah berpada iman seseorang dengan taklid? Iman seorang dengan taklid itu maksudnya apa, tuan-tuan? Iman seorang dengan taklid itu adalah bila ditanya, apakah engkau Muslim? Ya. Kenapa engkau Muslim? Aku hanya ikut ayahanda dan bundaku. Okay. I just follow my father and my mother. Ini bukan tidak diterima. Ulama kata diterima. Ada khilaf lah. Ada yang syadid kata tidak diterima, berarti kufur. Na'udzubillah min zalik. Ini pendapat yang kita tidak terima. Tapi ada pendapat kata iman dia diterima, bukan tidak diterima. Tapi ala khatar, dalam keadaan bahaya. Kenapa bahaya? Cuba kalau orang tersebut, budak tersebut, pelajar tersebut, dia pergi ke, dia seorang pelajar cemerlang di sekolah-sekolah tertentu, misalnya Ivy League, lalu dia mendapat kesempatan untuk menuntut ilmu, buat degree dalam fizik misalnya, di Oxford University, di Cambridge, atau di Harvard University, di Princeton. Tentunya ketika dia masuk dalam universiti tersebut, you are talking about knowledge, scholarship, scholars, ulama ada orang lah, orientalis contohnya, scientist, dia belajar fisik. So dia akan bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh besar, Richard Dawkins, dia yang tak percaya Tuhan. Dan mereka, terus terang, saya dah pergi sana, saya dah duduk sana, saya dah jumpa orang sana. So diorang benar-benar berpegang kepada, you have to use your rational. Apa yang betul-betul, tidak betul tak betul. So tidak lagi agama ni menjadi religion bagi mereka. Banyak mereka tak beriman dengan Tuhan tu, atheist, tak percaya Tuhan. So kalau seseorang itu tidak tahu dalil, cuba bila dia jumpa dengan profesor-profesor tersebut, dan ada
discussion, perbincangan secara terbuka. Lalu dia ditanya, so are you a religious person? Do you believe in God? Dia kata, yes, I believe in God, for example. So what is your religion? Islam. Oh, terrorist. Dia kata dia kan. Okay, dia sindir macam tu. Okay, fine, itu sindiran. So prove me, how can you believe in Islam? Where is the proof? I cannot see God. We only believe in science. Dalam sains kita belajar apakah truth, benda yang boleh dipancar indera dan diuji kebenarannya. Berkali-kali diuji itu benar. That is science. So dia kata, I cannot see God. Syarat pertama, tak nampak pancar indera. Macam mana you kata ada Tuhan? Bila dia tanya soalan macam tu, macam mana budak tadi nak jawab? Dia tak boleh kata, oh, I just follow my father, my mother, khalas. Jadi dia kata, that is not academic, that is not scholarship, that is not scholar. We are in Harvard University, we are in Cambridge, Oxford, who they are the common room where orang, you can say with knowledge, you have a freedom of ideas, freedom of speech, freedom of expression. Not only that, freedom of thought. How do you answer that? So, seseorang tersebut perlu kepada ilmu. Kalau dia tidak ada ilmu, macam mana dia nak jawab? Sebab itu ada debates. Kalau tengok di Oxford Union, dia ada debates between percaya Tuhan dan tak percaya Tuhan. Orang Islam pergi debat. Scholars, professors, debat, duduk, berbicara, bercakap. But whether you accept or not, itu masing-masing. Kan ada kata situ. At least diberikan hujah tersebut. Dan hujah tentang kewujudan Allah menggunakan dalil wujudnya alam. Ini dipinjam oleh golongan Kristian. Saya jumpa diorang sama dengan Kristian sebab diorang dah agama yang hampir pupus di Eropah. Ini fakta. Kalau pergi ke England, more than 80%, 60% atheist, tak percaya Tuhan. Ini fakta. Gereja dah kosong. Terakhir saya pergi tahun lepas, bulan November kalau tak salah, atau bulan Oktober, terakhir saya pergi London. Jadi pada hari Ahad waktu mass, the father kena pergi depan, buka gereja seluas-luasnya. Orang lalu, please come, we have food, we have charity. Orang putih tengok, tak tengok ni jalan, tak tahu. Orang Yahudi dah dia pakai kopiah macam tu. Orang Kristian father tu tak tengok lah. Bila lalu ada orang Islam senyum, please come, kata I'm a Muslim. Dia jalan, kita lah, saya lah betul. Bila lalu, I'm a Muslim, dia senyum kat dia. Okay, thank you. Paling datang masuk, ada orang dari African, British or from Africa. Itu yang masuk itu pun sebab nak makan, nak freeze. Tak sampai satu baris dah habis 3 baris. Ini fakta yang terjadi. Di sana chapel kosong, churches dijual, dibeli oleh orang Islam. Tahun 1992, saya ingat lagi, di London 2 gereja, satu monasteri, satu gereja dibeli oleh Sultan Brunei, diberikan kepada orang Islam untuk dijadikan masjid sampai hari ini. If you go to London, ada Peckham Mosque, ada Seven Sisters, dekat Tottenham, monasteri yang menjadi tempat refugee, orang dari Balkan, daripada Bosnia dan lain-lain duduk situ. Masjid setiap hari solat 5 waktu. Jadi gereja berubah jadi masjid, jangan terkejut. Di Andalusia tu banyak. Yang dulu gereja lepas tu jadi masjid, ada tu sikit lah, 2-3 saja. Tapi yang banyak tu masjid jadi gereja. Ini bila kejatuhan Andalusia. Ini fakta yang terjadi. Tuan-tuan pergi ke Granada, semua gereja yang tuan-tuan nampak itu semua dulu masjid. Yang masjid yang ada
2 masjid dibina from zero to masjid. Ini tapi itu sedih, kita sedih. Tapi waktu saya di sana, saya cuba untuk pergi ke gereja-gereja itu, ke masjid-masjid itu, sebab saya kata di dalam syariat Islam selagi sekali wakaf sebagai masjid, sentiasa masjid. Walaupun saya tak boleh nak solat kat situ, walaupun itu dah jadi gereja, at least saya masuk, saya cuba baca sejarah dia, siapakah imam yang dulu solat kat situ. Nak mengenang balik imam-imam besar, Imam Syatibi, Imam Ibnu Juzai Al-Andalusi, Imam Qurtubi. Itu semua ulama-ulama besar yang ada di Andalusia. Kitab mereka sampai hari ini kita baca. Sampai hari ini kita baca. Tapi mereka semua dah tak ada, makam mereka pun kita tak tahu kat mana. Dah kerana Islam diusir. Dulu orang Islam diusir sekali dengan orang Yahudi. Diusir. Orang Islam buka tanah Islam bagi ke Yahudi yang ada di Maghribi. Setiap bandar ada melah. Melah itu adalah quarters untuk orang Yahudi hidup, diprotek oleh Raja Morocco. Bila sekarang apa yang terjadi dekat Palestin, kita tanya dia balik. Dulu orang Islam buka tangan terima kau, pada kau merempat. Ini betul, tak diterima waktu tu. Spanyol usir semua. Isabella dia serang dua, agama Islam dan agama Yahudi. Islam yang buka tanah bagi kepada Yahudi untuk duduk di negara di Maghrib. Lepas tu sekarang dia buat macam tu. Kita tanya mana ke? Tak sedari. Hadirin berhadirah hafizakumullah. Jadi ini adalah fakta di mana kita perlu kepada hujah dan dalil dan ilmu di dalam akidah, paling tidak untuk mengeluarkan kita daripada belenggu taklid di dalam bab akidah. Semudah itu. Ulama kata dia bagi contoh. Al-Imam ulama Imam Sanusi menceritakan Al-A'rabi pernah ditanya oleh Asma' di zaman dulu. Al-A'rabi ini Bedouins. Ditanya, bina arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Tuhan? Dijawab, al-ba'ratu tadullu 'ala al-da'ir. Kotoran unta menunjukkan tadi ada unta. Al-masiratu tadullu 'ala al-masir. Bekas jalan orang, Masiratul Aqdam, bekas orang step kan, orang jalan kat padang pasir kan nampak bekas, menunjukkan tadi ada orang jalan. Was-sama'u dzatul abraj, langit penuh dengan bintang dan bulan. Wal ardu dzatul fijaj, bumi ini penuh gunung dan kanal. Wal buhuru dzatul amwaj, dan lautan penuh dengan ombak. Afala tadullu ala latifil khabir, tidakkah ia menunjukkan adanya Tuhan yang maha waspada dan bijaksana dan maha mengetahui segala sesuatu. Orang Arabi, Bedouin tu, dia boleh jawab macam tu. So semudah kita tahu. Dengan simple explanation seperti itu, sudah cukup untuk kita menetapkan, menetapkan dari kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala, dia explain, dijelaskan dalam bab akidah kita dihancurkan, dituntut untuk mengetahui dengan dalil. Tapi kalau kita tak tahu, dia tidak mampu, tak apa. Kalau dia mampu tapi dia tidak tahu dalil, semudah itu dia berdosa, kerana dia diberi akal untuk mengetahui tapi dia enggan mengetahui. Semudah itu, ya, maksud saya, semudah itu seperti tadi. Apa dalil wujudnya Allah? Wujudnya Allah. Contoh. Semudah itu. Atau apakah dalil kau beriman kepada Allah? Al-Quran yang berkata. Apakah bukti Al-Quran itu benar? Buktikan saya satu, mana Al-Quran salah. Itu pun juga. Give me the facts that any errors in the Quran. Tak ada. Bila tak ada kesalahan, maka tak ada apa, maka Quran itu maksud. Dan bila kita kata Quran itu maksud,
maka kita beriman dengan melalui Quran adalah salah satu dalil daripada dalil menetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun itu dalam bab akidah, bagaimana di dalam bab fiqh. Fiqh ni berarti hukum hakam yang bersifat amalan. Ulama juga berkata bahawa manusia ini bertekad-tekad seperti yang saya sebutkan tadi. Allah SWT dah berfirman bahawa ada yang tahu dengan ada yang tidak tahu. Tidak sama dengan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Means orang yang tahu, of course dia itu lebih unggul dibandingkan orang yang tidak tahu. Hadirin wal hadirat afidakumullah. Maka dalam hal ini Al-Imam Sanusi kata, dalam bab fiqh, seumpama dia tidak cukup syarat, maka dia cukup berpada dengan bertaklid. Apakah maksud taklid? Iaitu lawan kepada ijtihad. Ijtihad ini adalah melakukan proses hukum hakam dengan menggali daripada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan bertaklid adalah mengikut tanpa mengetahui dalil. Jadi itu adalah taklid. Maka dia kata dalam bab fiqh, untuk mencapai derajat bukan taklid, iaitu mujtahid, ia ada banyak syarat. Mujtahid mutlak. Siapakah mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak ni adalah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya bukan 4 boleh lebih. Al-Laits dan lain-lain, Daud al-Zahiri, banyak. Tapi semua tu madhab dia inkirat. Inkirat tu pupus. Dah pupus. Sebab tak ada pengikut, tak ada buku, satu buku tak cukup, tak ada dia punya, tak ada yang memperjuangkan mazhab tersebut. Maka yang tinggal hanya 4 mazhab di dunia ini, di alam ini sekarang, secara rasminya hanya 4. Of course ada serpihan kaul-kaul riwayat dari imam mazhab yang lain, tapi ia tidak dapat dikonstruk secara sepenuhnya kerana tidak dikodifikasikan, tidak dibukukan secara lengkap. Dipanggil tadwin, ghairul mudawwan, tidak ditadwin. Okey. Apabila kita berbicara tentang madhab, imam madhab mujtahid ini, mujtahid mutlak ini, apakah syarat dia kena tahu? Yang susah sangat untuk kita capai. Kerana hari ini, jangankan hari ini tu, 1000 tahun lepas dah tak ada dakwah macam tu. 1300, 1100 tahun lepas sudah tidak ditemukan mujtahid mutlak. Syarat dia pertama, selain dia wajib hafal Al-Quran, dia juga wajib hafal hadis. Hadis bukan setakat hadis 40. Minimum hadis yang kena hafal Kutubut Tis'ah tu lah, 200,000 hadis. Minimum. 1000, bukan 200 hadis, 200,000 hadis minimum. Ada yang kata Kutubut Tis'ah tu lah, tapi kita kena tahu Kutubut Tis'ah tu, 9 kitab hadis tu, ada yang ditulis oleh mujtahid sendiri. Seperti Muwatta Imam Malik ditulis oleh Imam Malik kan. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal menulis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam Ahmad tu satu depa macam ni. Ada riwayat hadrat hafizakumullah, hafal. Sekarang saya nak tahu berapa banyak yang hafal pada hadis banyak tu. Paling-paling pakai Google. Paling-paling cari hadis pakai apa? Pakai Maktabah Syamilah. Kerana orang dah tak mampu untuk menghafal banyak. Syarat pertama pun dah tak lulus. Macam mana nak jadi mujtahid? Syarat kedua, dia kena seorang yang fasih bahasa Arab. Fasih bahasa Arab tu bukan pandai cakap Arab saja. Nahwu sorof dia kena TikTok, balaghah sastra dia kena TikTok. Dia punya bukan setakat boleh menulis, tuan-tuan, bukan setakat boleh mengarang, minimum boleh mengarang. Macam Imam Nawawi, karang Imam Kitab Majmu'. Imam Nawawi ni umur dia pendek. Umur dia pendek, tak lama. Tapi Imam Nawawi ada kitab, Masya Allah, beratus atau berpuluh. Majmu' saja 23 jilid. Syarah Muslim 7 jilid. Minhajul Talibin 1 jilid. Rawdatul Talibin 4 jilid. Oi, besar-besar. Imam Nawawi. Kita hari ini baru ada PhD, dah sombong dah macam mujtahid, tak nak ikut mazhab.
Macam mana? Ini saya bagi contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini bermazhab, mazhab dia mazhab Syafi'i tu. Imam Nawawi. So, syarat kedua bahasa Arab tip-top. Syarat ketiga, dia kena tahu asbabun nuzul, asbabul wurud. Ayat tersebut sejarah dia apa? Hadis tersebut sejarah dia apa? Macam mana tu nak tahu tu kan? Banyak tu nak kena baca, nak kena hafal. Kena tabahu. Syarat keempat, dia kena tahu khilaf, perbezaan pendapat. Kerana apa? Khilaf ini dah berlaku zaman sahabat. Zaman Nabi, ya khilaf. Khilaf dia sebab apa? Nabi SAW ada sahabat dia ajar dia. Dengan sahabat B, dia ajar B. Dengan sahabat C, dia ajar C. Ada isu sahabat B direct ke Nabi SAW, ambil ilmu daripada itu. Lalu ketika kewafatan baginda SAW, datang tabi'in menuntut ilmu di bawah sahabat. Tabi'in tak jumpa Nabi, tapi dia nak tahu, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Uthman, ya Ali, ya Abu Hurairah, ya Aisyah. Ditanya, macam mana kes macam ni, macam mana kes ni? Jawab Sayyidatuna Aisyah, aku melihat baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Datang sahabat lain, datang tabi'in lain, ya Aisyah, aku dengar daripada Abu Bakar seperti ini, daripada ayahmu seperti ini. Dijawab, wahai fulan bin fulan, inilah yang aku dapat daripada Nabi, tidak aku dapat melainkan ini. Tapi Aisyah tak ada kata, bapa aku tu tak betul, dah tua. Apa kau nak ikut dia? Tak ada dekat kata tu. Contoh dia. Ni. So, dia kata, ini yang aku dapatkan. Bila pergi ke Sayyidina Umar, ini yang aku dapatkan. Aisyah itu bagi Aisyah, aku dengan apa yang aku diajarkan. Semua orang diajar ikut mengamalkan dengan apa yang dia diajarkan. Ini dah isyarat bahawa khilaf itu ditutup. Means Allah dah takdirkan dah yang namanya fiqh itu akan berbeza pendapat. There's no such thing as only one. Kebenaran hanya satu. Kebenaran Allah tu wujud Esa, itu satu. Takkan mungkin jadi dua. Tapi dalam bab fiqh ini memang luas. Luas macam memang Allah SWT turunkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW dengan perkara yang berbeza secara fiqh. Adalah rahsia dia. Kita dah tahu rahsia dia pada hari ini. Kita hidup di dunia ni, gaya hidup di Malaysia berbeza dengan orang duduk kat Morocco. Hidup kat Morocco, kalau kita nak wudu ikut mazhab Syafi'i, susah. Sana dalam negara sejuk satu. Yang kedua, di Maghribi ni, air ni tak boleh lah kita nak buka. Saya buka puli tadi, air banyak. Malaysia ni pembaziran. Tapi Malaysia ni banyak hujan pun. Air is not an issue. Ini di Malaysia ada masalah air. Air bukan satu isu. Dia walhamdulillah kita. Jadi contoh dia. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni memang air ni boleh jadi mustakmal, boleh jadi ni. Jadi nak wudu tu tak adalah kita ambil satu baldi macam ni, kita isi air, kita ambil wudu macam ni. Kan? Takut nanti jadi air mustakmal. Takut dia dengan beberapa kondisi lah. Tapi mazhab Maliki, mereka tidak ada konsep air mustakmal. Kenapa mereka tidak ada? Nas yang dibawakan oleh Imam Malik, menurut ijtihad dia, air tersebut tak boleh pakai bila taghayyur. Kalau tidak berubah, taghayyur itu berubah. Kalau tidak berubah, berarti masih mutlak walaupun dipakai berulang kali. Itu mazhab Imam Malik. Mazhab Syafi'i, dia pakai hadis yang lain. Dia kata air ni kalau dah guna tak diguna lagi. Air ni nama air mustakmal walaupun suci, tapi tidak menyucikan. Ini contoh perbezaan mazhab. Kita kena iktiraf lah. Kenapa terjadi perbezaan? Masing-masing ada nas. Anjing dalam mazhab Syafi'i, najis.
Kenapa najis? Mughalladhah. Sebab ada hadis, apabila seekor anjing dijilat, maka engkau kena sucikan, basuh 7 kali. 7 kali basuhan, ihdahunna bitturab, salah satunya dengan tanah. Tanah itu maksudnya apa? Salah satunya dengan cukup dengan samak. Dengan tanah lah yang kita sertu, saya nak sebut sertu. Itu adalah mazhab Syafi'i, berpegang pada nas. Mazhab Maliki pula, ada dia kata tak, nas tu tidak difahami seperti itu. Difahami dengan bentuk yang lain. Bagi mereka anjing tidak najis. Anjing tidak najis bagi mereka. Bahkan anjing mu'allam, anjing yang pandai, berdosa untuk kita bunuh dia. Haram. Mu'allam ni anjing yang kena claim. So jangan terkejut dah tuan-tuan, kalau pergi ke Maghribi, pergi ke rumah Syekh, tiba-tiba ada anjing kat rumah dia. Memang betul-betul ada anjing kat rumah dia. Kita kat Malaysia ni dah, apa ada anjing kat rumah kan, gitu. Mazhab Maliki memang tak ada masalah. Anjing tu tak najis. Ini kita kena faham. Hadirin hadirat Allah. Kenapa kita baca Fatihah? Sebab di dalam solat fardu kita berdiri ada Fatihah. Fatihah tersebut kenalah dengan bismillah. Pertama kerana ada hadis la salata liman lam yaqra Fatihah al-Kitab. Tiada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu. Lalu Imam Syafi'i beristidlal bahawa dalam Fatihah kena ada bismillah. Kerana apa kena ada bismillah? Kerana dia dipanggil Sab'ul Masani. Quran itu kan, apa Fatihah itu kan Sab'ul Masani. Sab'ul Masani ini 7 ayat. 7 ayat ini berarti bismillah termasuk daripada 7 tersebut. So bismillah itu ayat. Datang Imam Malik, dia pakai hadis yang lain. Dia kata Rasulullah SAW didengarkan ketika membaca Fatihah dimula dengan Alhamdulillah, tidak dibaca dengan bismillah. So ada juga sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita kena solatlah seperti apa yang telah diajarkan kepada kita. Yang kamu lihat, itulah. Jadi Imam Malik berpegang pada hadis itu, Imam Syafi'i berpegang pada hadis itu. Dua-dua hadis, dua-dua sahih. Macam mana? Jadi kita kata ini khilaf betul. So kita tak syadid. Kita pergi Morocco, saya duduk kat Morocco 8 tahun. Imam memang tak baca basmalah. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak sah. Ya. Tapi ulama juga kata, kalau kita menjadi makmum kepada iman yang sah solatnya kerana itikad dengan mazhab dia, maka sahlah solat kita. Kita ikut di belakang imam yang sah. Yang tak sah tu, kita tahu imam tak sah. Contohnya kita tahu dia kentut, tapi kita tetap jadi makmum dia. Misalnya dia, itu tak sah lah solat kita, makmum yang datang imam ni batal. Tapi kita tetap jadi makmum kepada imam yang batal. Itu yang tidak sah. Tapi kalau semisal berbeza mazhab tadi, tidak membahayakan di dalam makmum dan imam. Jadi tak ada istilah kenapa kita pergi ke Mekah. Kalau kita tak iktiraf mereka, tapi kenapa kita solat belakang mereka? Sebab kita iktikad solatnya sah. Kita bukan kata solat dia tak sah, kita iktikad solat dia sah. Kita solat di belakang dia, walaupun kita berbeza dalam banyak hal dengan dia. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini adalah syarat-syarat ijtihad. Kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat, banyak lagi syaratnya. Kalau dia tidak memenuhi syarat ijtihad, berarti dia adalah muqallid. Dia adalah mengikut, sama ada mengikut dengan tahu dalil. Hari ini dipanggil muttabi' atau tanpa tahu dalil. Tahu dalil kan lagi bagus tak? Bagus je lah, bukan tak bagus. Yang tak bagus tu tahu dalil separuh, lepas sudah tunjuk action. Ustaz, saya dah cari dalam Sahih Bukhari yang ada dekat rumah saya tak jumpa dalil. Ustaz ni buat ni bid'ah, Rasul tak buat, sesat. Hadis dia jelas, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Ni ada tak Rasul buat? Rasul tak buat kan? Itu namanya tahu dalil separuh. Dia tahu bab dalil tu, dia tak tahu dalil yang lain. Banyak isu. Sebab itu kami
di Selangor mengeluarkan fatwa dilarang membid'ahkan benda yang khilaf. Bukan tak ada dalil, ada dalil. Siapa kata tak ada dalil? Amalan-amalan yang dah diwarisi oleh ulama-ulama, oleh tok nenek kita, daripada guru-guru mereka, daripada ulama-ulama Melayu. Ulama Melayu ni bukan tak belajar kan? Ulama Melayu ni belajar kat Mekah, Madinah tu lebih lama dari kita. Kita hari ni lah kan, kalau pergi belajar kat Mekah ke, Ummul Qura ke, kat Isi Madinah ke, baru 4 tahun, 5 tahun. Ulama dulu mengaji, Syekh Wan Daud Fatani mengaji 20 tahun, 15 tahun dekat Mekah. Tuan guru Haji Abdullah Al-Muta'ah, ayahda kepada Sayyid Usamah Mufti Wilayah Persekutuan, Tuan Guru Haji Lah Al-Muta'ah, dia 10 tahun dekat Mekah, duduk di Bukit Jian mengaji di Masjidil Haram sebelum dilarang. Dulu di Masjidil Haram ni penuh halaqah ilmu, penuh. Semakin kaya negara tersebut, semakin sedikit ulama. Hari ini pergi Masjidil Haram tak ada dia. Zero. Adalah yang duduk mengajar Quran, yang mengajar dekat Masjidil Haram betul-betul dah tak ada dah. Mungkin 1-2. Itu pun yang ulama-ulama ahli sunnah dah tak boleh mengajar dah. Dulu ada seorang ulama nama dia Syekh Ali As-Sabuni, alim, dia mengajar di UC Ummul Qura. Dia kena buang. Alim tersebut kena buang. Duduk di Syria, kena buang lagi, ke duduk ke Turki. Duduk di Turki, meninggal. Dan waktu dia datang sini, Masya Allah, alim Syekh Ali As-Sabuni, alim, kitab dia banyak, tapi dia dibuang. Ini dia olahraga ahli, hanya kerana berbeza mazhab. Mereka tidak terbuka, mereka tertutup, tak ikut mazhab mereka, mereka buang. Jadi ada dalil tak? Syekh Abdul Lubuk Tabah, Syekh Tuan Guru Haji Lah Lubuk Tabah 10 tahun dekat Mekah, alim rasih. Dia ngaji dengan banyak ulama yang ada di Mekah, yang Arabnya, yang Melayunya, yang Pataninya, yang Kurdinya, yang Mesirnya. Ngaji, ambil semua ilmu tersebut, balik tengok waktu beliau ada dekat Kelantan, orang Patani datang ngaji. Sekarang kita terbalik, kita cari ustaz dari Patani. Orang Melayu dah tak ada orang Melayu yang jadi ustaz kat Patani sana. Orang Patani mengajar dekat Malaysia. Sebab apa? Kita dah kufur nikmat. Kita terbatas ilmu kita, kita tengok kepada apa yang zahir sahaja. Kita dah tak ada nak anak kita mengaji ni betul-betul ilmu, bukan hanya semata sijil, tapi betul-betul alim. Kita banyak kerja. Belajar kat sana, dapat sijil ke tak? Nak kerja apa nanti? Kita tidak ada. Ada orang datang, dia tanya ke saya nak hantar anak saya belajar bodoh, tapi nanti nak kerja apa Ustaz? Orang kata itu. Saya kata tak payahlah kerja bodoh. Kalau puan masih tanya nanti nak kerja apa, nak makan apa, tak payah. Sebab apa? Kalau dah masuk bodoh tu, pertama sekali kami diajarkan urusan bab makan, rezeki itu Allah yang urus. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tak ada sijil, tak ada apa, Allah yang bagi rezeki, bukan kerajaan yang bagi rezeki itu Allah SWT. Saya kata begitu. Ini sebab apa? Belajar bodoh ni, kalau dia niat nak dapat sijil, tak dapat. Ilmu tak ada benda. Kalau dia betul-betul nak ilmu, InsyaAllah dia istiqamah. Dia kena ada rasa nak ilmu tersebut. Berapa banyak orang balik daripada bersijil-sijil, Jordannya, Mesirnya, Madinahnya, Morocconya, macam kita Arab tak ada. Tuan-tuan mungkin tak tahu, saya tahu. Sebab apa saya tahu? Saya duduk sana. Dan kedua, saya memuji tauliah. Orang duk marah, apalah ni jabatan agama tak bagi tauliah. Sebab apa tak bagi tauliah? Ini apa? Ke orang nak berdakwah. Nak berdakwah tu kena ada ilmu. Dah lulus dari negara Arab dah cukup lah. Ya, dah cukup. Kita tanya apakah dan bukan dalil pun, kita tanya senang. Sifat Allah ada berapa? Dia kata 20. Betul tu?
Salah satu sifat Allah tu wujud. Wujud ni sifat apa nama dia? Jenis apa? Oh, sifat ma'ani. Tak betul? Ma'ani tu qudrah. Sifat wujud tu sifat nafsiyah. Contoh dia. Itu pun tak ada jawab. Takkan kita nak lagi dia tahu dia? Saya nak tanya. Itu kawan saya lah. Kalau tak salah dia berada sini, Prof. Azmi. Tu dia tanya macam tu. Tak ada. Dari 6 orang, 4 orang tak ada jawab. 2 je dulu. Bila saya pula yang uji, dia dah kata, saya takut kalau tanya uji dia. Dia kata, saya suruh siapa tu? Saya bagi hadis. Saya suruh dia baca hadis Arab lah. Tak berbunyi tu. Dia kata tak ada harakat. Tak boleh baca. Macam mana kita nak mengajar ni? Bahasa Arab kena ada. Minimum boleh baca. Bukan suruh hafal hadis. Saya tak suruh hafal hadis, saya suruh baca hadis. Tak boleh baca hadis. Okeylah, dia kata saya tak biasa mengajar bahasa Arab, saya mengajar bahasa Melayu. Saya bagi kitab Jawi. Jawi boleh baca lah bahasa Melayu. Itu pun tidak berbunyi kan. Dia kata saya baca bunyi sahaja. Kalau macam tu tak ada beza lah saya bagi orang awam mengajar kat atas meja ni dengan ustaz mana kan. Ini fakta tuan-tuan. Sebab saya nak betulkan persepsi masyarakat. Kadang-kadang ustaz-ustaz duk serang jabatan-jabatan agama, kata menyusahkan tak nak bagi tauliah. Bukan kami tak nak bagi tauliah, ujian tak lulus tuan-tuan. Ujian tak lulus tuan-tuan. Bukan sebab kenapa susah sangat ujian tauliah. Bukan susah, saya bagi senang soalan tadi soalan tu. Contoh tu. Ini kalau nak ikut ni terus terang saya bagi tahu. Kami di Jabatan Agama Selangor tu memang ada titah Duli Yang Maha Mulia Sultan. Pastikan yang layak sahaja diberikan tauliah. Ilmu dia nak Selangor ni, tuanku nak Selangor ni. Ni bukan Selangor ni wilayah lah. Tapi kalau di Selangor ni tuanku nak Selangor. Jadi pendakwah bertauliah ni betul-betul mutamakkin, bahasa Arab dia. Betul-betul kompeten lah. Jadi kalau doktor tu kita tak nak doktor betul ke doktor malpractice, tak nak. Doktor betul-betul pakar boleh ubat kita. Nanti dia bagi salah ubat kan racun kita kan. Kan contoh dia. Ilmu agama juga sama. So saya bagi tahu ni terus. Jadi jangan tuduh orang yang mengajar tauliah ni menyusahkan, tak bagi tauliah. Ada sebab dia tuan-tuan. Kalau baca Arab tak ada masalah lah. Saya tu okeylah, boleh lagi. Tak baca nanti baca Jawi. Seolah-olah susah saya nak bagi. Tuan-tuan, ini sebab dia. Jadi hadirin wal hadirah hafizahullah. Sebab itulah jadi ulama saya nak bagi ilmu kena betul-betul ilmu. Saya tak tanya sijil ni. Kita kalau tuan-tuan pergi ke Maghribi, ke Morocco, nak belajar Yidi, Universiti Qarawiyyin tu, sijil yang kita masukkan tu, sijil tu, dia hanya sekadar formality nak masuk. Dia tak tengok pun saya dapat berapa A. Dia tak tengok. Dia tak tengok langsung. The first thing they do is dia bagi kitab, dia suruh baca. Kitab pula yang tak ada harakat tu. So dia tanya, what do you think? Ma ra'yukum? So saya cakap awal, hadza Maliki, ana Syafi'i. Ni mazhab Maliki, saya mazhab Syafi'i. Dia kata tu. Oh dah ya ke? Dia bagi yang lain. Dia bagi usul fiqh. Jawab tu jawab suruh baca. Kita baca. Kau faham? Kau terangkan. Saya syarahkan sikit. Mana kau tahu benda ni? Dia belajar, aku belajar dekat pondok macam ni lah. Dekat Malaysia macam ni. Dia kata, tak, saya belajar dekat Indonesia, kat pondok tradisional, madrasah atiqah. Talabah min madrasah atiqah. Naam, khalas. Lulus. Jadi wal hadir hafizahullah. Kalau belajar mana UC, dia cek betul ke, tak betul ke. Kadang-kadang UC ni masih boleh elak, lulus. Ada cara-cara dia. Dengan assessment lah, apa. Sekarang boleh pakai chat GPT lah tu. Tuan-tuan. Tapi bila depan-depan dia bagi kitab suruh baca tu, dia boleh tahu dia ni mampu ke tak mampu. Kalau Darul Hadis Hasaniyah Universiti Qarawiyyin di Rabat, tempat Ustaz Abdul Somad, 4 hari exam dia. 4 hari. Bahasa Arab dia, bahasa Perancis dia,
bahasa Inggeris je, pengetahuan dia, itu ditanya, dikorek habis. Dia hanya terima setahun 100 orang. 100 orang. Yang nak masuk 1000, yang nak terima 100 orang. Jadi orang Malaysia pertama lulus di yang itu, Qarawin ni banyak, tapi Qarawin itu baru lulus bulan Januari, beberapa bulan lepas, 3-4 bulan lepas baru lulus. Orang Melayu pertama, murid saya, nama dia Dr. Izham Hakimi. Dia ni di Morocco 2011, baru balik ni, baru nak balik ni 2023 ni, baru nak balik 2024 ni, baru dapat PhD. Dia master PhD dari Qarawin, degree dari Universiti Muhammad V. Tu saya katalah kat kawan saya, kalau Malaysia tak berkebun ambil dia, salam lah dia kata. Sebab apa? Jadi brain memang brain. Lebih baik dia pergi dulu. Kalau dia pergi negara lain berkebun nak ambil dia, Oxford University semua berebut, tak nak apa. Tapi Malaysia kadang buat tak tahu. Ini brain drain. Ini fakta. Sebab itu banyak orang tak nak balik Malaysia. Saya setengah hati nak balik Malaysia. Dia nak balik Malaysia pun, si tak tahu. Saya bagi CV pun, orang macam tak kisah. Okey lah, tak apalah. Nanti kalau dia dah jadi orang hebat, barulah di situ kenapa lah dulu dia tak masuk universiti aku. Ni hadirin wal hadirat, hafizahumullah. Jadi ini adalah ilmu. Kita kena hormat khilaf. Bukan tidak ada ilmu, ada ilmu. Amalan yang dibawa oleh Tok Nini kita dari kita tu semua ada sumber dia, tuan-tuan. Semuanya ada dalil. Beza dia kita tidak tahu atau kita tahu. Sebab itu kita jangan kufur nikmat. Kita jangan mudah-mudah menyesatkan, membid'ahkan atau menganggap perkara tersebut tanpa dalil. Jangan mudah kita ingat kita nak hanya dalil. Okey, tak apa, bukan tak bagus, bagus. Tapi tuan-tuan kena terimalah bila ustaz tu bawakan dalil. Terima. Kalau dia tak tahu sekarang, dia tak boleh jawab, bukan berarti tak ada. Nanti dia dah balik, dia buka kitab, dia bawa lah dalil tu. Jangan kita tanya ustaz, kenapa ustaz buat macam ni? Mana dalil? Saya tak tahu dah, sekarang tak hafal sekarang, nanti saya bagi. Itu berarti tak ada dalil. Batal ni. Ustaz dah bilang susah. Tak boleh macam tu. Mana tahu ada dalil, cuma dia tak hafal lah. Manusia ni bukannya boleh nak hafal semua benda. Tugasnya bukan nak bawa semuanya, dia nak berdalil. Bila hujah dia tulislah dalil tersebut. Hadirin wal hadirat, hafizahullah. Baik, insya-Allah ini adalah beberapa perkara yang dapat dikongsikan dengan bersama tuan-tuan dan puan-puan pada pagi hari ini. Saya diberitahu oleh imam tadi 7.10 khalas. Ini dah minit kecederaan. Dah lebih, insya-Allah saya iktifakkan sekadar ini. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.